Lisanul khalqi qada'ul haqqi. Lidah orang tu ialah qada' Allah. Mayang duha, orang tanya, entah mayang duha sebab entah nak rezeki ya? Tak. Entah nak syurga ke? Entah nak apa? Allah. Sebab mayang sunat ni, dia bukan wajib. Bila tak wajib pun buat, kita buat, Allah sayang. Di antara kerahmatan Allah Subhanahu wa taala ialah kepada anak-anak yang menjejak jejak mulia guru-guru antum. Orang yang tak disebut dengan isim fa'il, murid. Jadi murid tu mana apa? Muridullah. Sebab tu murid ni dia bahasa tasawuf. Maknanya muridullah. Kalau kita murid, Allah tu ialah murad. Allah isim maf'ul. Kita murid, Allah murad. Kita nak Allah. Sebab tu mengaji apa pun mesti kena tetap aku nak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahir Rabbil Azim wal Rasulil Karim wal Malaikatil Muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadil Muslim Majlis, Sebul Fadilah Ustaz Wadi, Prof, seluruh asatizah, khususnya anak-anak yang mati Allah sekalian, alhamdulillah, bila sama-sama kita merasakan rasa syukur yang syukur-syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak pernah terhenti kita berada di majlis Allah sehingga pada saat ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita masih berada di majlisnya dan kita harap pilihan ini akan selama-lamanya milik kita sehinggalah kepada hujung usia kita insya-Allah. Di dalam ayat yang Tuhan sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Allah sebut dalam Al-Quran orang-orang yang sentiasa bermujahadah, sentiasa bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kami, pastilah kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta kita ialah sebab Allah hendak kita mengabdikan diri pada Dia. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku mencipta jin dan manusia, melainkan aku hendak jin dan manusia mengabdikan diri kepadaku. Maka sejak daripada kita semua dilahirkan, kita semua telah pun diazankan dan diiqamahkan. Maka bermulalah satu proses kita untuk mengenal siapa yang dilaungkan untuk dibesar dan ditakzimkan di telinga kita. Laungan azan itu telah dimulakan dengan Allahu Akbar, dan laungan azan itu telah diakhirkan juga dengan Allahu Akbar. Kita mula azan, kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diakhirkan dengan kalimat Allah, dan diakhirkan dengan kalimat Allah. Dimulakan dengan Allahu Akbar, diakhirkan dengan Allah juga, iaitu la ilaha illallah. Jadi itulah Dia Maulana, Tuhan kita yang kita nak kenal Dia. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu telah diletakkan di atas pundak dan bau ibu dan ayah untuk melorongkan anak yang telah pun diazankan tadi untuk mengenal penciptanya. Seperti mana yang Nabi kita sebut, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih suci, maka ibu ayahnya lah yang menjadikan dia Yahudi kah, yang menjadikan dia Nasrani kah, ataupun menjadikan dia Majusi. Mana anak ni dilahirkan dalam keadaan Islam. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan Islam. Semua anak telah menjawab soalan bila Allah tanya, alastu bi rabbikum? Semua pakat menjawab, ya, engkaulah Tuhan kami. Qalu bala syahidna. Semua telah mengaku. Tetapi bila mana seorang anak itu telah pun main ke dunia ni, yang menyimpangkan dia daripada jalan Allah ialah mak ayah dia. Macam mana pembentukan yang telah pun diletakkan oleh ibu dan ayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di Darul Iftah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka anak-anak ni lahirkan esok, diharapkan mereka esok jadi mufti. Makna boleh berfatwa. Ada syarat-syarat yang melengkapkan mereka untuk mereka berautoriti untuk menyambung lidah Rasulullah, membawa amanah Nabi SAW sebagai seorang ulama. InsyaAllah jadi ulama lah. InsyaAllah semat dalam hati, aku nak jadi ulama. Pasal apa kita nak sangat jadi ulama? Walaupun kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasal apa nak jadi ulama? Sebab tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada seorang Nabi, manakala seorang ulama.
Nabi SAW membanggakan ulama dengan Nabi kata al-ulama warathatul anbiya. Ulama ialah pewaris Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Yang mahal lagi ulama ni sebab dideklarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ulama lah yang paling takut pada Allah. Seperti mana yang Allah sebut innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Kalau kita mengaji bahasa Arab kita faham innama tu dia panggil adatul hasri, hanya sanya, tak ada hal lain. Yang takut kepada Allah itu ialah di kalangan hamba-hamba Allah yang mereka itu dikategorikan dalam kelompok mereka ialah ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah ada sifat yang lebih tinggi yang diletakkan, yang boleh diletakkan pada seorang ulama, maka Allah dah letaklah sifat itu. Tapi Allah hanya letak sifat yakhsha, takut. Jadi orang yang kenal Allah akan takut pada Allah. Sebab itu Nabi kita SAW, ketinggian Nabi ialah kerana Nabi paling takut pada Allah sekali. Nabi sebut ana asqakum billahi wa akhsyah. Aku ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Aku ialah yang paling takut pada Allah. Jadi bila sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, Allahumma salli ala sayyidina, tidak aku cipta jin dan manusia melainkan aku hendak jin dan manusia mengabdikan diri kepadaku. Mengabdi diri tak akan boleh dilakukan kalau tanpa perasaan takut. Kalau tak takut pada Allah, tak akan boleh mengabdi diri pada Allah. Jadi sebab perasaan takut tu perasaan yang mesti dominan dalam diri kita, maka dia ialah merupakan sifat perjalanan seorang yang nak mengenal Allah. Berkata al-Imam, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud dengan liya'budun ialah liya'rifun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun tu mana liya'buduni. No? Supaya mereka itu menyembah akan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku mencipta jin dan manusia melainkan aku hendak jin dan manusia mengabdi diri padaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana malaikat di langit mengabdikan diri kepada Allah. Malaikat yang Tuhan cipta di langit sana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat ni kalau hak sujud tak panggung-panggung lah. Kalau hak rokok tak panggung-panggung juga. Kalau hak qiyam tak tahu siapa di sebelah kanan, tak tahu siapa di sebelah kiri. Yang bertugas menanggung aras dalam keadaan bertasbih pada Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Sedangkan Nabi tengok waktu mana mereka bertasbih, air mata turun seperti sungai. Baik. Pasal apa turun air mata malaikat? Sebab takut. Takut. Macam mana takut malaikat kita tak tahu nak bayang. Tapi kita tahu dah ada manusia yang takut kepada Allah seperti takut malaikat. Seperti mana satu orang khalifah adil, Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Orang tanya isterinya yang bernama Fatimah
binti Abdul Malik bin Marwan. Macam mana keadaan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika dia bangun malam bermunajat. Kata isteri dia, dia seperti burung yang disembelih, menggelepak. Macam mana orang takut kat Tuhan? Seperti burung yang menggelepar. Allahumma salli ala sayyidina. Bini ni bila suami dia menggelepak, dia hanya duduk di belakang suami, berdoa untuk suami. Moga-moga Allah merahmati suami dia. No? Kalau bini kita kot, lelaki mengelepak, tidur tak boleh tidur, memang tak lena lah lelaki duduk mengelepak. Mungkin tak faham macam mana situasi perasaan suami, tapi isteri dia mendoakan untuk suami dia. Takut. Begitu juga katakan Al-Khalil Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sambil masa takut kat Tuhan tu sampai orang kena Mekah pula. Semua ni boleh kita baca dalam kitab Tambihul Mughtarrin yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Ibrahim kalau takut kat Tuhan sampai orang kena ikat, sampai kena Mekah. Maknanya bagi tangan tu, tangan haduk mentak-mentak tu kena ikat, semua kena ikat sampai dia stabil. Lepas tu orang tanya, ya Khalilullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasal apa sampai tangan ni takut kat Tuhan? Bukankah engkau itu Khalilullah? Dia kata, betul, aku Khalilullah. Tetapi bila mana aku main perasaan takutku kepada Allah, aku terlupa aku Khalilullah. Aku terlupa aku kekasih Allah. Cuba tengok. Jadi sebab itu, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi anak-anak ni ialah anak-anak yang mesti diprosid dan diproses untuk jadi yang paling takut pada Allah. Cara pakai, mesti cara pakai orang yang, kalau ulama macam ni lah cara pakai. Kita dah berpakaian cara seperti seorang ulama walaupun kita masih belum ulama lagi. Sebab nak semat di hati, semua kena jadi ulama. Sebab kita nak rasa macam mana rasa takut pada Allah tu. Kalau kita, Allah tak mengaku kita ulama, sekalipun kita kata kita ulama, kita tak rasa lagi. Faham tak? Ulama ni bukan kita mengaku kita ulama. Orang ulama ni Allah perakukan dia ulama. Kadang-kadang kita tak mengaku pun kita ulama, tapi orang pergi kata kita ulama. Kita tahulah kita tu bukan ulama pada kita, tapi orang pergi kata kita ulama, insya-Allah kita ulama. Sebab dia ada kaedah, lisanul khalqi qada'ul haqqi. Lidah orang ialah takdir Allah. Sebab itu tanda orang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mendapat ataupun sudah diterima amal solehnya bila mana orang sudah pun puji kebaikan dia. Orang kata tu orang masjid tu nak cari mana macam dia, nak cari mana macam dia, orang kata. Tapi kalau kita nak orang puji, kita tak akan dapat dipuji. Tapi kalau kita buat kerana Allah, kita boleh istiqamah sampai orang kata tu orang soleh tu. Jadi mulut orang qada Allah. Saya teringat Ustaz Ni'mat, dia duduk di atas ni guru kami, Ustaz kita Ustaz Ni'mat. Satu masa dia duduk di atas satu surau di kampung Tok Keling.
Ada malis lah pada petang tu. Naik satu orang, dia salam. Dia salam semua orang. Bila sampai Ustaz Ahmad, dia kata nak salam dengan ahli syurga. Keluar pada mulut nak salam dengan ahli syurga. Mana dia siapa? Dia ahli syurga. Jadi kita ni, orang kata apa kat kita? Kita orang dah kata apa kat kita? Itulah kita dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya waktu masa di Mesir cerita sikit, bukan nak apa, tapi nak cerita pada anak-anak. Satu masa tu naik bas di Mesir, Ustaz. Tak salah bas di Syria, bas di Mesir sama ataupun tak, lebih kurang macam tin sardin lah. Lagi boleh masuk, dia masuk. Waktu atas bas tu saya pegang pemegang depan saya satu kursi yang duduki oleh satu orang Turki. Allah Muhammad. Tiba-tiba dia nak turun. Bila nak turun, dia tengok saya, dia kata apa bahasa Mesir? Ud ya abid. Ud ya abid. Bahasa dia, duduk wahai ahli ibadat. Jadi saya pun terpinga-pinga. Allah masa. Dia macam mana dia boleh kata macam tu? Dia bukan tahu kita ibadat kita buat ataupun tak. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, lisanul khalqi qada'ul haqqi. Lidah orang tu ialah qada Allah. Harap-harap lah dengan dia kata tu kita pun jadi rajin lah sikit buat ibadat kan. Macam Imam Syafi'i lah. Kata Imam Syafi'i, faqahat imra'atun, zahadat imra'atun, khada'at imra'atun. Kata Imam Syafi'i, masalah Sayyidina Muhammad, yang alimkan aku, yang faqihkan aku orang perempuan, yang zahidkan aku orang perempuan, yang tipu aku pun perempuan juga. Satu masa Imam Syafi'i tengah duduk malih besar, tiba-tiba satu orang perempuan pegang satu buah apple warna merah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba sedap-sedap buah apple tu dah depan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun ambil buah apple tu, dia temai pisau. Orang bagi pisau, dia pun belah pisau tu. Ketika tu dia kata bagi balik kat perempuan tu. Orang pun terpinga-pinga. Perempuan ni, buah apple pun nak suruh Imam Syafi'i pergi belah. Orang nampak macam tu. Tapi orang tak faham. Orang tanya, pasal apa Maulana Syekh? Orang perempuan tu tanya, masalah senama. Orang perempuan ni bila dia mai darah haid, dia nak sembahyang bila? Imam Syafi'i boleh teris tu. Jadi jawapannya, bila mana darah haid dah jadi macam isi apple. Maknanya orang perempuan ni bila dia tak boleh sembahyang, dia kena tunggu sampai main disebut dengan rutbatul bayda, iaitu rutbah, satu basahan yang warna putih. Ni kena tahu ni bakal-bakal ulama, untuk guru paling kurang nak jadi suami orang. Orang perempuan tak boleh sembahyang sehingga mana darah tu sampai ke rutbatul bayda, barulah boleh sembahyang. Maknanya orang perempuan bila dah darah dia dah daripada hitam jadi merah, jadi koko, sampai kuning, sampai last sekali rutbatul bayda. Waktu tu dia kena dah habis-habis, waktu nak dekat nak sembahyang tu, dia kena tengok kerap sikit lah seluar dia ada dah tu. Bila ada tu baru boleh sembahyang. Tu jawapan Imam Syafi'i. Yang faqihkan aku ialah orang perempuan. Zahadat imra'atun, yang bagi aku zahid orang perempuan juga. Yang Syafi'i tengah duduk jalan di market, tiba-tiba tengah-tengah duk beli barang tu
Ada orang perempuan duduk sembang belakang 2-3 orang. Imam Syafi'i tak pernah satu malam pun tinggal tahajud. Ya Allah, hebat Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i duduk beli barang, dengar mereka duduk sembang. Ada Rasulullah Muhammad. Imam Syafi'i ketika tu duduk tinggal juga qiyamul lail. Mula-mula daripada tu tak tinggal lah. Tu harapan lah kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, anak-anak ni kita harap semua akan jadi ulama. Salli ala, kena semat jadi ulama. Sebab kilang melahirkan hal lain banyak. Kilang melahirkan engineer banyak. Kilang melahirkan arkitek banyak. Tapi kilang melahirkan ulama tak banyak. Alhamdulillah di antaranya ialah Darul Ifta. Dengan harapan semua esok mampu untuk memberi jawapan kepada jawapan-jawapan yang ditengahkan kepada kita oleh umat ini. Nama anak-anak ni pun kita ngaji ni, Ustaz Wadi panggil mereka murid-murid ke pelajar? Ustaz-ustaz panggil mereka ni murid-murid ke pelajar? Dua-dua. Mereka ni kena panggil murid-murid. Kalau pelajar tak berasa. Pasal murid ialah muridullah. Faham tak? Kalau murid, tapi tu dia lah sistem pendidikan moden ni, murid-murid sekolah rendah kan. Bila pergi sekolah menengah, dia panggil para pelajar. Bila pergi universiti tak ada lah semua, dia panggil mahasiswa pula, maha pula. Jadi sebenarnya sepanjang masa murid. Sebab kita ngaji kita nak apa? Kita ngaji kita nak Allah. Nak Allah ni bukan. Ni dia panggil peringkat ikhlas yang paling tinggi. Ada orang beramal sebab nak pahala. Ada orang beramal nak syurga. Allahumma salli ala sayyidina. Ada orang beramal takut neraka. Ada orang beramal nak Allah Ta'ala. Ikhlas tak beramal nak pahala, ikhlaslah. Ikhlas tak beramal nak syurga, ikhlaslah. Tapi tak boleh ikhlasnya setanding orang beramal sebab nak Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Itu paling tinggi sekali. Nakkan Allah. Maknanya kalau Tuhan tak buat syurga pun, kalau Tuhan tak buat neraka pun, tetap aku mengabdi diri pada Allah. So aku nak Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam contoh, orang yang anak-anak yang khidmat pada guru dia. Sini sistem khidmat. Anak-anak khidmat kat guru-guru. Kena hidup sistem khidmat. Bagi meriah sistem khidmat. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang pelajar hari-hari main sapu sampah depan rumah ustaz dia. Hari-hari dia main susun kasut depan rumah ustaz dia. Dia sapu sampah, kalau dah mop dia mop. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis daripada dia khidmat, dia tunggu depan rumah ustaz. Ustaz tengok dia buat apa? Dia tunggu. Akhirnya ustaz main. Nak apa? Senyum. Oh, nak upah lah ni. Senyum ya. Ustaz bagi RM2. Masih Ustaz. Tuan-tuan, anak-anak sekalian, hak ni khidmat semua nak upah. Tapi ada pelajar dia tak mau tu semua. Hatta ustaz kata kat dia terima kasih pun dia tak mau terima. Sebab dia bukan nak upah ustaz. Sebab dia hanya nak dia bertempat di hati ustaz. Tak lama kan? Dia nak bertempat di hati ustaz. Orang ngaji pondok. Zaman orang ngaji pondok dulu, masalah senang, orang pergi cari kayu api. Dulu-dulu ni tok guru tak macam lah, zaman lah ni semua pakai dapat gas. Dulu pakai kayu api. Jemaah satu, anak mereka akan masuk hutan, masuk kebun, pergi cari kayu api untuk tok guru.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diupah dah oleh Tok Guru? Tak. Apa khidmat Tok Guru ni, Tok Guru tengok siapa yang istiqamah berkhidmat. Ada setengah-setengah anak murid khidmat juga tapi hangat-hangat hati ayam. Ada selalu khidmat, dia tak baca waktu dia, dia tak kira tenaga dia, khidmat dia. Lama-lama bertempat tak murid ni di hati guru? Tempat. Macam Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas yang khidmat dengan Nabi daripada umur 10 tahun sampai Nabi wafat umur 20 tahun. 10 tahun. Sampai Nabi sayang pada Sayyidina Anas, sampai Nabi berdoa pada Sayyidina Anas. Tu sayang sangat. Nabi doakan keberkatan umur dia, Nabi doakan keberkatan hartanya, Nabi doakan keberkatan anak-anak dia. Sampai umurnya, dengan sebab Nabi kita berdoa, umurnya sampai 120 tahun. Anaknya pula sampai 120 orang lebih. Tu berkat doa Rasulullah. Ni kalau Tok Guru doa, habislah. Tahu tak? Kalau ustaz kita berdoa, habis ya. Nak apa lagi? Habislah. Doa tu sebab keluar tu sayang. Ya subhanallah. Ada orang semayang duha sebab nak murah rezeki. Ikhlas lah maqam dia. Tapi ada orang yang Allahumma salli ala Muhammad mayang duha, orang tanya, "Enta mayang duha sebab enta nak murah rezeki ke?" Tak. Enta nak syurga ke? Enta nak apa? Allah. Sebab mayang sunat ni dia bukan wajib. No? Bila tak wajib pun buat, kita buat, Allah sayang. Wajib mengaji. Khidmat bukan wajib. Tapi bila mana selalu duk tolong ustaz, lama-lama ustaz sayang lah. Sayang. Waktu tu kamu akan jadi apa? Waktu tu kamu akan jadi macam ustaz kamu. Bila kamu mengajar esok, kita akan merasa, ya Allah, aku jadi dah macam ustaz aku. Cara-cara bercakap jadi macam cara ustaz dah. No? Saya ada satu orang ustaz saya, Ustaz Abdul Ghani, masih ada lagi. Dah umur dekat 80. Waktu dia Mata Mahmud, dia mengajar Nahu. Suka sangat dia mengajar. Kena kana wa akhatuha daripada dia lah, kena inna wa akhatuha daripada dia lah. Pergi Mesir. Balik Mesir, mengajak di Semidu, orang suruh saya, pengetua suruh saya mengajak Nahu. Bila mengajar tu subhanallah, berasa diri, aku dah macam Ustaz Ghani lah pula. Cara-cara tu. Mungkin antara sebabnya adalah pandangan guru pada kita. Kalau buat latihan, InsyaAllah saya hampir-hampir tak pernah kena buat i'adah. Alhamdulillah. Tak ada i'adah, pembetulan. Kalau salah, sikit ya, 1. Tak boleh pi sampai 3. Lama-lama rasa-rasa kalau jadi guru lah, kita respect lah tajak ni. Maka respect guru tu lah yang saya dapat, Alhamdulillah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu anak-anak ni kena cuba untuk mendapat berkat semua ustaz-ustaz ni. Guru kami kalau mengajar, pasti dia sebut sebelum mengajar, jaga berkat. Jaga berkat. Jaga berkat. Dia akan ulang 3 kali. Di antara kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala ialah kepada anak-anak yang menjejak mulia guru-guru antum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka insya-Allah akan lahirlah golongan yang mencintai Allah. Okey, faham lagi? Nak Allah. Bukan nak pahala, bukan nak syurga, nak Allah. Contoh orang Arab Mesir. Kita duduk dalam kelas. Dalam kelas ke? Mai satu orang, dia nak jumpa dengan kita. Dia tunjuk, dia panggil kita, Salah Sayyidina Muhammad. Kita tak sedar dia panggil. Sedar-sedar, dia tengok orang duk panggil kita. Apa dia kata? Ana izzak.
Tu pelet Mesir. Aku nak hang. Mana ana uri duka. Aku nak hang. Ni bahasa. Nak hang ni bahasa ni bukan bahasa cinta tau. Kan dulu budak tu dulu kan. Satu budak pelajar perempuan cantik sekolah kita dulu. Kawan-kawan musik. Hendak kat dia tu faham tak nak tu? Hendak kat dia, nak marah lah kata hendak kat dia. Sebab kita tak mau kat dia. Tapi kalau kita mau kat dia, hendak kat dia ke? Lain pula rasanya sebab hendak kat dia. Ni hendak Allah ni. Bila kata murid ni apa? Isim fa'il. Asal perkataannya arada, yuridu, iradatan, fahuwa muridun, wa zaka muradun. Maknanya arada mana nak. Orang yang nak disebut dengan isim fa'il, murid. Jadi murid tu mana apa? Muridullah. Sebab tu murid ni dia bahasa tasawuf. Dia bahasa tasawuf, murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya muridullah. Kalau kita murid, Allah tu ialah murad. Allah isim maf'ul. Kita murid, Allah murad. Kita nak Allah. Sebab tu mengaji apa pun mesti kena tetap aku nak Allah. Mungkin orang kata, kami mengaji agama ya nak Allah. Kalau mengaji akademik tak ada Allah dah kot. Tetap ada Allah. Sebab dia ilmu matematik contoh kita kata. Dalam dia ada Allah. Contohnya Allah tak ada mula. Beza dengan kita, semua kita ada mula. Allah tak ada mula. Kalau Allah ada mula, berarti ada pencipta Allah. Ada yang mencipta Allah. Mana ada pencipta Allah? Allah lah pencipta. Faham tak? Kita ni yang dicipta. Allah khalik. Kita makhluk yang dicipta. Allah khalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Allah oleh kerana dia khalik, dia tidak makhluk. Kalau makhluk kita, faham tak? Dia khalik, kita makhluk. Kalau dia ada cipta dia makhluk lah. Faham? Sedangkan dia khalik. Tuhan tak ada pencipta. Kalau dicipta, mesti ada mula. Faham tak? Kalau dicipta makhluk, mesti ada mula. Mesti ada yang buat dia. Tapi Allah tak ada yang buat dia. Kalau gitu, dia tidak ada mula. Kut orang pergi tanya kot. Kalau tak ada orang buat dia, kot dia buat dia kot. No? Kot tak ada siapa buat dia. Dia buat dia apa? Dia pun tak pernah buat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam mana? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dia surprise buat kita. Dia kejutan buat kita. Dia hadiah untuk kita. Dia macam mana? Pergi dia akhirat esok. Dalam syurga. Tengok dia. Tengok Allah tu sedap. Allah ni dia panggil lazat. Sedap melihat Allah. Sedap melihat Allah sampai orang pingsan melihat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam ilmu lain tak ada matematik ya. Boleh kita faham. Saya nak tanya, anak-anak ni mengaji matematik tak? Mengaji. Okey. Alhamdulillah. Kena mengaji matematik sebab nak buat fatwa tu. Nak mengaji, nak kena orang tanya bab faraid, kena tahulah matematik. Kok nak mengaji macam jadi macam Al-Bairuni, mana kita tahu jadi ahli astronomi, ahli falak. No? Bila nak mengaji sampai kalau nak jadi ahli falak mesti kena expert dalam matematik. Matematik ni nak tanya. Soalan apa? Dia ada mula lah angka dia. Abang nama apa bang? Abang nama apa? Adam. Adam orang mana? Orang KL, Kuala Lumpur tu, jauh. Abang umur apa? 14.
Abang ngaji matematik kan? Matematik ada mula tak angka dia? Ada mula? Abang ngaji macam mana ni? Matematik mana? Angka mana ada mula? Sebelum kosong apa? Sebelum kosong? Tak tahu. Sebelum kosong apa? Siapa jawab saya bagi RM50. Ni anak-anak. Sebelum kosong apa? Ni bukan RM1, RM50 lagi bagi insya-Allah. Ni anak-anak jawab. Sebelum kosong apa? Ni dapat kat ustaz lagi. Sebelum kosong apa? RM50 ni. Tak mahu jawab, ustaz next 100. Okey. Sebelum kosong apa? Lepas tak mahu jawab, kamu 100 ni. Sebelum kosong apa? Senyum-senyum tak edit, tak ada jawapan. Apa dia? Tak dengar. Apa dia? Sebelum kosong apa? Pencipta. Dah. Angka juga. Cuba lagi. Kan. Negatif kosong. Kan negatif 1. Saya lagi ambil RM100. Sebelum kosong negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, tak habis angka tu, tak ada mula. Faham tak? Tapi cikgu matematik tak kenal Tuhan. Dia tak boleh nak serapkan Allah dalam matematik tu. Tu tak mengaji lagi sin, cosine, tangent. No? Kalaulah dia mengaji matematik apa? Matematik apa hebat matematik? Apa? Matematik tambahan tu. Kalaulah sampai PhD, demi PhD matematik tu, dia karam dalam Allah. Tapi tak kenal. No, tak kenal. Tu dia panggil karamah angka. Angka tu hamba bukan sia-sia. Semua ada makna dia. Sebab tu Al-Quran dia ada ayat berapa, surah ke berapa, masalah dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim tu ada 19 huruf. 19 malaikat yang jaga dia. Jadi kalau mengaji matematik, semata matematik, tak bawa Tuhan, tak ada apa mengaji ilmu. Itu contoh satu ilmu saja. Maka semua ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mesti berpasti pada Allah. Jadi tuan-tuan, saya ingat cakap tu dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi permulaan muqaddimah pada kita kenal siapa Allah yang cipta kita, insya-Allah. Adik nama apa? Khairul Ashraf. Tak lagi pergi kereta ambil RM1 tau. Nah? Insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Wadi Anwar bin Ayub, mudir dan pengasas Akademi Darul Ifta yang bertempat di Kampung Sungai Layar Hujung, Kampung Cik Bema, Sungai Layar Hujung, Sungai Petani. Akademi Darul Ifta dibangunkan sejak daripada Mac 2018 dan hari ini dah masuk tahun ketiga pembangunan. InsyaAllah Disember 2021 kita akan selesai seluruh pembangunan di Akademi Darul Ifta berserta dengan infra, dan para pelajar kita setakat ini sudah ada 50 orang dan kita dibantu oleh lebih kurang 30 orang staf di Akademi Darul Ifta untuk memastikan kita mencapai moto Akademi Darul Ifta, iaitu ke arah melahirkan ilmuwan Islam berprestasi tinggi. Terima kasih di atas bantuan dan sokongan semua muslimin dan muslimat, sama ada secara idea, masa, keuangan. Semoga Allah SWT
meletakkan kita di satu tempat yang sama, walaupun posisi dan sumbangan kita tak sama, tetapi niat kita adalah untuk menjadi mata rantai penyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyediakan satu pelapis ulama yang akan melaksanakan misi yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah memastikan penduduk di muka bumi Allah ini beriman dengan Allah hari akhirat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tujuan utama Akademi Darul Ifta ditubuhkan ialah untuk menghasilkan ulama yang lil muttaqina imamah, yang memimpin para ulama lain yang rabbani. Saya sangat berharapan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan hidayah inayah daripada Allah untuk menjadi satu tempat yang menghasilkan para ulama seperti salafil ummah, cendekiawan salaf yang telah dididik dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Nabi menghasilkan para ulama di kalangan sahabat, kemudian sahabat-sahabat ni menghasilkan para ulama pula di kalangan tabi'in, dan begitulah turun ke bawah sampai ke hari ini. Darul Ifta yang mula diasaskan pada Januari 2019, bermulanya perjalanan akademik pertama, dan kita mengharapkan bahawa jil alladhina sawfa yatakharrajuna min hadzal ma'had, mereka adalah jil yang mempunyai ilmu, akhlak, akidah dan ibadah seperti salaf. Itu harapan kita. Itu harapan kita. Kenapa saya menubuhkan Akademi Darul Ifta ialah untuk menghasilkan satu generasi ulama yang mewarisi akhlak salaf, akidah salaf, ibadah salaf dan ilmu yang tinggi seperti salaful ummah. Itu. Walhamdulillahirabbil alamin.